Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani yang melihat ke arah Asia. Kebangkitan pasca pandemik dan pandemik ini pasti akan berakhir jika negara seluruh dunia, masyarakat seluruh dunia bekerjasama, ia akan berakhir lebih cepat lagi. Dan kerjasama itu sudah pun nampak dalam bagaimana kita berkongsi vaksin, pengetahuan tentangnya dan epidemiologi dan sebagainya. Namun melihat ke arah ekonomi, kebangkitan Asia juga mengambil peluang pandemik ini untuk melihat apakah kepentingan yang boleh kita lihat, tinjau dan bina semula berdasarkan keperluan logistik dan keperluan di antara negara-negara berasaskan pengangkutan. Lama dulu dan siapa yang belajar sejarah akan mengetahui tentang laluan sutra, Silk Road. Dan Silk Road ni ketika zaman dinasti Han lama dulu ni menghubungkan buat pertama kali laluan pengangkutan di antara Asia dan Eropah, dan dengan cara itu juga menuju ke Asia Selatan dan juga ke Asia Barat. Kerana negara China, contohnya bandar zaman dahulu yang besar seperti Xi'an dihubungkan dengan empire seperti Rom dan sebagainya. Dan itu lebih kurang zaman dahulu 4,000 kilometer. Kini menuju ke hadapan, kita melihat ke arah berapa tahun lalu buat pertama kali dan mengambil masa lebih kurang 15 hari, beberapa puluh kontena gerabak kereta api sampai dari negara China ke negara Jerman di satu pangkalan pelabuhan di bandar bernama Duisburg. Duisburg ini mengalami kemerosotan kerana berakhirnya zaman arang batu dan sebagainya sebagai sumber tenaga di negara Jerman. Tetapi kini ia menjadi antara pelabuhan dan pusat pengangkutan paling hebat di dunia kerana sekarang ada laluan kereta api yang membawa muatan kargo dari negara China terus ke negara Jerman dan dari situ bergerak ke seluruh Eropah dan sebagainya. Ini yang ingin saya bincangkan bersama dua orang pakar, orang Malaysia hebat dalam bidang ini, iaitu Datuk Jalillah Baber. Sekian lama dulu beliau berkhidmat untuk negara bagi melihat ke arah pelaburan dan perdagangan antarabangsa. Kini beliau penasihat dan ahli Majlis Kehormat Persatuan PKS Malaysia dan juga pengerusi kumpulan PKT Logistics Group. Kita juga ada Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, penyelidik utama bagi kumpulan integrasi Oasis. Dan saya ingin terus saja soalan saya kepada Datuk Jalillah dalam hal ini. Baguslah kalau ada dijimatkan masa nak hantar pakai kapal 40 hari baru sampai Eropah dari Asia. Kalau pakai laluan darat sutra baru ini misalnya 10 ke 14 hari kontena yang berada di atas kereta api telah pun sampai ke Eropah dan Eropah ke Asia misalnya. Datuk. Ya, terima kasih pada Astro Wani. Pada pendapat saya memang saya telah berkecimpung dengan sistem obor ini One Belt One Road ini sejak beberapa tahun dahulu apabila diperkenalkan idea ini. Jadi saya memang amat gairah dan menyokong idea sebegini sebab ini adalah satu usaha yang dapat memendekkan sistem pengangkutan barangan iaitu logistik di antara beberapa negara yang terlibat, misalnya daripada China ke Malaysia dan ke Eropah seterusnya. Jadi pertamanya akan meningkatkan kecekapan dan juga mempercepatkan penghantaran barangan dan perkhidmatan di antara beberapa negara yang terlibat dalam One Belt One Road ini. Jadi saya memang dari dulu terlibat dalam perancangannya semasa saya berkecimpung di dalam usaha ini di antara Malaysia dan China. Sudah tentu terdapat cabaran-cabaran macam cabaran infrastruktur dan kerjasama beberapa negeri dan kecekapan sistem pengangkutan dan penghantaran itu juga Tetapi memandangkan saya sebagai pengurusi kumpulan kepada syarikat logistik, PKT Logistics ni, kita memang amat faham dengan cabaran-cabaran yang kita perlu lalui, tetapi saya rasa kita boleh buat sekiranya kita serius di dalam perkara ini dan dapat bekerjasama di antara negara-negara dan syarikat-syarikat yang terlibat di dalam barangan-barangan yang telah dipilih
dan yang boleh digunakan sistem ni, ya. Jika masa menuju ke Eropah dan Eropah ke Asia dipendekkan setengah ataupun lebih kurang setengah, apakah yang sudah boleh kita ambil? Mungkin kita tidak nampak, contohnya ekspor ENE atau apa jua yang Datuk lihat. Pada pandangan saya, perkara ini telah pun berjalan dan setiap masa dipertingkatkan kecekapannya. Sama ada obor atau tidak obor, sistem logistik itu perlu dipercekapkan, efisiensinya perlu dinaikkan dari semasa ke semasa. Ya, sama ada jalan darat, jalan laut atau jalan udara. Ya. Jadi obor itu hanyalah satu tambahan daripada sistem-sistem yang telah sedia ada sebelum ni. Jadi kalau untuk meningkatkan kecekapan itu, sepatutnya kita melihat ni sebagai satu perkara yang patut disambung dari semasa ke semasa. Should be continuous lah. Ya. Saya nak pergi terus Dr. Muhammad Fahmi. Doktor, tolong berikan nilai ekonomi bila kita bercakap tentang rangkaian pengangkutan dan juga logistik sini. Kerana di Malaysia sendiri saya rasa ia berbilion ringgit, tambah pula kalau kita melihat perkara seperti BRI ataupun OBOR ini, One Belt One Road ini, laluan sutera baru ini. Bagi saya, sebenarnya BRI ini merupakan satu bentuk kerjasama lah, seperti mana yang Tuan sebentar tadi cakap, bahawa kita melibatkan lebih daripada 60 buah negara. 70% penduduk dunia juga boleh mendapat manfaat sampingan. Justru sebenarnya daripada aspek ekonomi ini, sebenarnya ia merupakan satu bentuk limpahan yang perlu diambil peluang oleh negara Malaysia, kerana kalau kita lihat dalam negara kita sendiri, salah satu daripada inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menjayakan obor ini adalah dengan pembinaan infrastruktur ECRL. ECRL ini merupakan salah satu daripada projek utama di Malaysia yang dilihat sebagai sebahagian daripada inisiatif obor ini. Kalau kita lihat dekat sini, berdasarkan kepada pelaksanaan projek ini, kita dapat merangsang ekonomi setempat dengan menyediakan peluang pekerjaan yang lebih besar, pembukaan bandar-bandar yang baru, dan merupakan salah satu daripada aspek yang boleh menjadi suntikan dan juga rangsangan kepada pembangunan pelbagai sektor dan juga industri. Dan pada masa yang sama juga, pertumbuhan ini sebenarnya ia merangsang kepada pembangunan infrastruktur daripada aspek yang lain yang dapat mengubah landscape ekonomi dunia hasil daripada inisiatif berkenaan. Ini adalah berkaitan dengan OBOR lah. Dr. Fahmi, kalau saya lihat statistiknya ya ataupun perangkaannya, Oktober 2008 itu kali pertama satu rangkaian gerabak kereta api khas yang sampai ke pelabuhan Hamburg dan mempunyai 50 gerabak dengan barangan-barangan produk IT, teknologi maklumat yang dihasilkan di negara China. Dan itu adalah perjalanan yang merantasi 10,000 kilometer dengan tempoh masa 17 hari. Bergerak ke depan 2013, kemudiannya 51 gerabak kereta api daripada China ke Hamburg juga dalam masa 15 hari. Dikurangkan jumlah hari, semakin dekat sekarang ke 20, 21 sebagainya, semakin kurang. Jadi kalau saya lihat pada itu, kali terakhir ketika laluan sutera lama zaman dinasti Han dan kemudiannya direjuvenasikan oleh pemerintahan Mongol, Melaka misalnya naik ya di rantau Asia Tenggara. Kini bagaimana doktor melihatnya? Kerana kalau kita tidak mengambil kesempatan rantaian bekalan ini, kita tahu sudah ada rangkaian kereta api projeknya di antara negara China dan Laos. Ada di antara Kunming di negara China, selatan China itu dengan Bangkok. Di Malaysia, bagaimana kita melihat pada rangkaian, dan saya ingin mungkin fokuskan terus kepada logistik pengangkutan kereta api di sini. Sebenarnya perkembangan sistem pengangkutan di seluruh dunia ini sebenarnya salah satu daripada rangkaian boleh memberikan impak yang besar kepada ekonomi negara. Kalau kita lihat perspektif negara Malaysia sebenarnya, kita perlu bergerak ke hadapan.
Maksudnya rangkaian itu bukan sahaja hanya memfokus kepada dalam negara, tetapi menghubungkan di antara satu negara kepada negara yang lain. Kita perlu sedar bahawa di negara Asia Tenggara ini, Malaysia dan juga Singapura merupakan salah satu penggerak ekonomi utama dalam Asia Tenggara, dan kita merasakan bahawa hubungan logistik pengangkutan di antara Singapura dan Malaysia itu perlu diteruskan, perlu dipertingkatkan untuk menjana ekonomi negara. Dan dalam jangka masa yang akan datang, apabila negara kita mempunyai hubungan logistik yang baik di antara Singapura dan Malaysia, kita juga boleh meneruskan ke negara Thailand di Bangkok, kerana negara Thailand pun sekarang ini menjalankan inisiatif obor ini. Jadi saling hubungan antara Singapura, Malaysia dan juga Thailand itu sebenarnya boleh membawa kepada manfaat yang lebih besar. Bukan saja hanya memfokus kepada dalam negara. Dr. Fahmi memaksudkan bahawa jangan matikan impian kereta api laju di antara Malaysia dan Singapura. Mungkin projek yang baru ini hangat diperdebatkan itu satu perkara. Tetapi hakikatnya secara logistik dan perdagangan antarabangsa, kewajaran untuk ada laluan sebegitu seperti ada di antara negara China dan juga Jerman itu, di antara Singapura melalui Malaysia, melalui Thailand, lalu ke kawasan Mekong itu terus ke negara China. Ya, daripada aspek, kita kena lihat daripada aspek manfaat ekonomi itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang ini, sektor pelancongan. Sektor pelancongan salah satu daripada sektor yang boleh menyumbang kepada ekonomi negara yang sangat besar. Apabila berlakunya saling hubungan di antara sebuah negara dengan negara lain, maka perkembangan terhadap ekonomi sektor pelancongan khususnya dapat dipertingkatkan dan menjana pendapatan negara. Jika kita lihat kembali kepada kebangkitan ekonomi United States of America ataupun Amerika Syarikat yang mempunyai 50 negeri-negeri itu, Wild Wild West, atau kita selalu melihat filem cowboy dan sebagainya, kerana pendaratan pertama mereka yang datang, migran dari Eropah itu mendarat di pantai timur Amerika, dan mereka perlu merentasi Amerika itu untuk menuju ke barat misalnya, maka logistik dan pengangkutan kereta api antara tonggak kebangkitan Amerika Syarikat dan ekonomi mereka sampai sekarang mereka mempunyai lebih kurang 250,000 kilometer landasan kereta api, hanya lebih kurang mungkin 10 ke 20% saja untuk pengangkutan orang. Yang lain itu untuk kargo dan sebagainya. Negara China beberapa tahun dahulu mempunyai 100,000 kilometer, tetapi negara China kini mempunyai teknologi rangkaian lokomotif dan sebagainya, high speed rail ataupun kereta api yang pantas dan laju, dan mereka telah menjaringkannya sampai ke Eropah. Itu yang saya nak tanya tadi. Datuk Jalillah dahulu, soalan yang saya jual itu, dalam rantaian bekalan industri dan perdagangan, bagaimana Malaysia nak mengambil kesempatan daripada semua ini? Kita mungkin terlepas sedikit kebangkitan fasa pertama negara China, kini sedang mereka menuju kepada tonggak kekuatan ekonomi utama dunia. Bagaimana kita harus masuk ke dalam rantaian ini? Pada saya, kita sudah pun mengambil bahagian walaupun tidak berapa sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi sejak dulu lagi, sudah beberapa tahun, kita telah berusaha mempertingkatkan hubungan kita dari segi perdagangan dengan beberapa negara di sekeliling kita seperti India dan China, terutama sekali apabila kita menandatangani RCEP itu, ya. Jadi sudah tentu perkara ini kita perlu pertingkatkan kecekapannya dari semasa ke semasa, di mana kita kena lihat kecekapan di dalam negara kita juga, seperti sistem jalan raya, adakah sudah mencapai tahap kecekapan yang tinggi, ataupun jalan-jalan masih berlubang, ataupun masih ada macam traffic jam, dan juga pengangkutan udara dan laut, ya, perlu dipertingkatkan dan dipercekapkan supaya lebih cepat dan lebih efisien. Jadi banyak perkara-perkara yang kita tengok seperti yang masih berlaku, macam baru ni ada kargo punya problem, delays of
shipment yang barangan yang perlu dibawa turun daripada kapal dan sebagainya. Banyak kita masih menghadapi banyak cabaran-cabaran di mana kecekapan itu terbantut sekali-sekala, dan inilah saya rasa pihak yang berkuasa mesti melihat dari segi sektor-sektor yang di bawah kawalannya supaya semua sistem ini dapat berjalan dengan cekap, supaya kita dapat menjadi satu logistik center di dalam Asia Tenggara ini. Kalau Malaysia mahu masuk sekali, tidakkah rantaian logistik dan pengangkutan rel kita ataupun landasan kereta api dan kereta api itu sendiri juga harus dipertingkatkan, Doktor? Ya, sebenarnya salah satu daripada inisiatif yang boleh kita belajar daripada China ini adalah yang pertama sekali kita perlu mempercepatkan pembinaan infrastruktur yang menjadi kekuatan kepada perkembangan ekonomi setempat. Kerana daripada aspek mempercepatkan pembinaan infrastruktur ini, sebenarnya ia dapat mendorong aktiviti ekonomi, termasuklah daripada aspek pemindahan barang daripada satu kawasan dengan kawasan yang lain yang lebih besar, dan juga penghasilan peluang pekerjaan. Perkara yang kedua yang perlu kita teliti adalah daripada aspek dasar pintu terbuka negara Malaysia itu sendiri. Kerana dalam kita merencanakan suatu agenda untuk menjayakan dan juga menjadi contoh kepada dunia luar adalah kita perlu mendapatkan kerjasama dalam ekonomi melalui perdagangan dengan negara asing, dengan menerima teknologi terkini dalam pembangunan, contohnya pembangunan pengangkutan rel. Pembinaan teknologi ini sebenarnya merupakan salah satu aspek yang penting, dan kalau kita lihat di China itu, dia memang dasar pintu terbukanya sangat terbuka dengan luas daripada aspek pengurusannya, dan juga merupakan kemahiran yang perlu dimiliki dalam sektor pengangkutan. Pada masa yang sama juga, kita perlu lihat bahawa kekuatan ekonomi negara ASEAN ini juga menjadi faktor yang penting untuk kita membuka ruang pasaran bagi produk-produk yang boleh dihasilkan. Dan akhir sekali, yang paling penting adalah kita bagaimana kita memperkukuhkan jaringan e-commerce itu sendiri, kerana di samping infrastruktur yang sedia ada, kita perlu meningkatkan lagi, memperkukuhkan lagi jaringan e-commerce supaya ia dapat meningkatkan lagi permintaan barangan dan perkhidmatan melalui pengangkutan dan juga logistik. Itu pandangan saya. Datuk, jadilah tolong kongsikan Datuk bercakap dengan industri-industri hebat, syarikat-syarikat hebat negara China, Eropah dan seluruh dunia ni. Sebelum berapa minit tinggal ni, macam mana kita nak betul-betul bergerak ke depan? Memang saya setuju sangat dengan digitization ini. Negara kita perlu menumpukan perhatian untuk mempertingkatkan kecekapan digitization kepada semua sektor yang terlibat di dalam, bukan saja logistik, dalam semua sektor. Jadi e-commerce dan digitization dan sistem internet kita perlu dipertingkatkan supaya lebih cekap dan lebih laju. Kalau sekiranya kita kata kita ada internet seluruh negara tapi tidak berapa cekap, bagaimana kita akan mempraktikkan e-commerce ni dan digitization ini? Ini yang perkara asas yang kita perlu kaji semula dan pertingkatkan kecekapan. Sebab memang pihak industri memang mengalu-alukan peningkatan kecekapan dari segi digitization dan internet dan sebagainya yang amat diperlukan di dalam sistem perdagangan sekarang ni. Doktor? Jadi the basic is infrastructure lah. Ya, setuju. Doktor? Bagi saya, ia merupakan salah satu daripada perkara yang perlu kita titik beratkan, kerana ia seiring dengan perubahan langsap teknologi lah. Maksudnya daripada sektor ini seharusnya mungkin pihak bahagian logistik dan juga pengangkutan bekerjasama dengan para peniaga dan juga perusahaan untuk mengembangkan perniagaan tersebut, merancakkan lagi ekonomi pengangkutan dan logistik melalui pendigitalan dan juga e-commerce. Di samping itu sebenarnya kita boleh melihat daripada aspek sektor pengangkutan ini boleh membuka jaringan yang lebih besar dan juga meluas seperti pembukaan cawangan atau aktiviti pengoperasian, kerana perkembangan jaringan maklumat ini merupakan salah satu perkara yang perlu dititik beratkan dalam kita melebar luaskan perkhidmatan pengangkutan barangan dan juga perkhidmatan. Malah sebenarnya sektor pengangkutan ini juga membolehkan kita untuk meningkatkan lagi keupayaan
menerusi penciptaan sistem yang lebih baik, kerana seperti mana yang kita kata, jika kita ada sahaja jaringan internet tetapi tidak ada satu sistem yang komprehensif, kita tidak akan ke mana-mana. Maksudnya kita perlu meningkatkan daripada aspek penyampaian melalui teknologi dengan bagaimana kita menguruskan dengan lebih baik. Doktor, tapi rantaian bekalan logistik yang ada masih lagi agak tradisi berbanding dengan keperluan moden digital dan digitalisasi itu, dengan ada ramai pihak-pihak yang terbabit, pemegang taruh dan sebagainya. Tidakkah penyatuan ataupun convergence boleh dilakukan untuk memaksa industri itu, dalam erti kata itu, untuk menjadi lebih efisien dan lebih memberikan impak ekonomi? Sebab itu perkara teras yang perlu kita ambil dalam aspek pengangkutan dan logistik ini adalah kita perlu meningkatkan aspek integrasi dan kebolehcapaian agar sektor ini dapat melancarkan lagi perjalanan, di mana kita pakai pendekatan sistem yang selamat sebagai contoh. Contohnya safe system approach yang menekankan aspek keselamatan infrastruktur, kenderaan dan juga sistem yang digunakan. Pada masa yang sama juga, kita perlulah memperkukuhkan infrastruktur pengangkutan, memperluaskan penggunaan digital bagi meningkatkan capaian di antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Kerana bagi saya, penggunaan pengangkutan dan logistik ini mempunyai satu kaitan yang sangat rapat dengan kemajuan e-commerce ataupun e-dagang. Kita ingat lagi tentang projek untuk hub bandar seperti di Bandar Satu Malaysia dan sebagainya, di mana kargo boleh masuk dan mendapat kelulusan ataupun clearance dalam masa kurang 1 jam dan sebagainya. Kita harap itu berlaku. Tetapi itu pentingnya untuk melihat jauh ke depan dalam bidang seperti logistik dan pengangkutan. Sebelum saya sudahkan, mungkin Datuk Jalilah tolong berikan kami apakah cita rasa perdagangan terbaik untuk sekarang menuju ke depan. Datuk melihat seluruh rantau Asia dan dunia dalam pelbagai syarikat dan lembaga syarikat yang Datuk anggotai. Apakah tip Datuk untuk seluruh penonton tentang perkara ini, perdagangan kita, apa yang patut kita lihat minggu ke depan? Kita perlu lihat ke depan dari segi transparansi, transparansi of the system, supaya semua pihak-pihak yang terlibat dalam infrastruktur dan logistik ini semua dapat faham dan dapat menggunakan semua sistem yang ada. Kadang-kadang transparansi ini kurang sikit pada kita, dan pengetahuan pemain-pemain industri pun kadang-kadang dia tidak tahu sudah ada peningkatan teknologi di dalam beberapa rangkaian yang telah kita sediakan. Jadi saya rasa perkara ini perlu diperluaskan, diwar-warkan dengan lebih terang supaya semua pihak yang terlibat di dalam e-commerce dan logistik dan sebagainya dapat update dengan terus-menerus daripada pihak media. Itu pun mungkin boleh bermula dengan rangkaian logistik untuk vaksin ni, Datuk, kerana dia memerlukan rangkaian sejuk beku dan sebagainya? Ya, betul. Yang tu memang sedang, saya rasa industri logistik sudah pun dalam proses memperkemaskan sistem mereka untuk berkecimpung di dalam aktiviti ini. Okey, terima kasih banyak kepada Datuk Jalilah, terima kasih banyak kepada Dr. Fahmi. Mereka telah memberikan pandangan mereka, dan ini bukan berakhir di sini. Kebangkitan Asia itu semakin disebut-sebut dan buktinya semakin banyak diberikan oleh penyelidik, akademia, orang industri dan sebagainya. Tapi di mana kita nak berada dalam itu keputusan yang perlu kita buat, dan apa yang kita lakukan kini begitu bermaksud dan bermakna untuk masa depan. Makmuran untuk kita semua. Sekian, ini agenda Awani Asia.